bergerak seluruh ASEAN. Dalam ni terdapat, saya boleh buktikan kalau saya sambung 921 recording. 921 recording yang kami buat seluruh Indonesia, seluruh Malaysia. Kawan tahu lah kot. Sebab kita jumpa di sana. Daripada situ, saya menggunakan kemungkinan boleh dikatakan kepakaran saya di dalam music. Jika saya ini musicology. So, saya ambil semua sebanyak 921 syair, bukan lagu. Nyanyian. 921 nyanyian. Untuk dianalisakan kenapa banyak sangat lagu-lagu. So, bentuk analisa tu saya ada tulis dalam buku yang kami buat, buku hijau. Dr. Indawati ada menyimpan kopinya. Macam mana kita buat satu analisa mencari di mana letaknya melodi sebenar. So, daripada 921 ni nak demam lah, saya nak lama lah juga mengambil masa saya untuk menganalisa. Dr. Nasir, sekejap, boleh tunjuk balik tak pita rakaman tu, sebab tadi terputus sikit taliannya, supaya khalayak tahu. Ulang balik tu. Ini Dr. Indawati yang berikan untuk saya ni, grant FRGS. So kita dapat duit lebih sikit kat situ. So orang lain beli komputer, saya beli benda ni untuk buat rakaman. So dalam ni saya tak keluarkan lagi data sama sekali. Dapat 921 rakaman nyanyian, bukan 921 lagu. Rakaman nyanyian, lagu tu kan bercampur aduk. So saya nak cerita sedikit tentang apa itu nyanyian ya. Even one kawan sendiri nyanyi lagu, bercampur aduk lagu ni habis dengan lagu lain habis dengan lagu ni, sebab kemungkinan kita tak tahu lagu asal dia macam mana. Okey, so daripada situ, setelah saya pergi ke Indonesia, banyak tempat Indonesia, kalau saya rasa macam kita indah satu tahu semua tu, sebab saya ikut saja. Sampai tertidur lah dengan dia orang menyanyi macam mana. Kemudian bukan setakat nyanyi, malah berbincang dengan dia orang macam mana. Kita terpaksa gali balik, nak cari lagu tu dari mana, asal dia dari mana. Dan kita pergi ke tempat yang dia kata asal tu. Bila jumpa kat sana, saya tanya balik lagu ni siapa yang kenalkan, and dia ni berasal dari mana. Kita pergi lagi. So perjalanan tu jauh lah nak cari tu. Itu dari segi penggalian, cari orang-orang yang mendendangkan punya syair. And then dari segi mencari root dia, melodi asal tu, itu yang agak banyak kerja. Sebab kita nak cari mana dia satu lagu yang asal. Sehinggalah kita ambil dalam 900, kalau dia 900 tu saya dividekan, saya terdapat ada dua tunjang tu, dia ranking dia terlalu banyak. So kita cari dari segi analisa musicology. So saya jumpa dengan cara comparison, macam katakan 900 tu, setiap lagu ada 100 orang nyanyi, okey, ataupun dalam 80 orang nyanyi. So 80 orang tu saya analisakan 80 di mana not yang bersentuhan. So dalam analisa tu kita cari not yang bersentuhan, sehinggalah saya dapat cari yang bersentuh tu paling banyak. So yang sentuh paling banyak tu dah menjadikan lagu asal. Okey, so bila kita dapat tu, kita start buat persembahan, and then benda tu mengimbau kembali kepada pegiat-pegiat yang telah pernah dengar lagu tu. Mereka kata yes, itulah dia. So itulah caranya kita mencari lagu-lagu asal ini. Dapat 12 lagu. And then hari tu Cik Amran tanya, tapi nama-nama lagu tu macam mana? Yang tu
bukan kita create, tetapi kita ambil sempena. Kalau katakan nama saya pun lupa, saya tak balik semua bukit. Saya lupa malam ni ada meeting ni. Kalau tidak saya ada kat pejabat tidak. Yang nak pergi pejabat pun macam nak pergi penjara, susah nak masuk. Macam katakan apa salah satu lagu Dr. Indrawati? Hiasan. Hiasan. Sebab Hiasan. Okey, hiasan tu sebenarnya saya jumpa, tak silap saya Dr. Indrawati bawa saya jumpa seorang perempuan yang banyak memakai pakaian. Dia nak menyanyi tapi dia suka berhias. Dia kata dia tak motivasi dengan cara biasa. Lagu itu dibawakan. Itulah yang membuatkan saya letak sebagai hiasan. Maknanya bukan nama lagu asal, tapi oleh kerana saya nampak dialah yang pemegang melodi yang paling dekat. So daripada situ saya tak cakap Dr. Indrawati takut dia jealous saya tu, sebab saya tengok perempuan cantik sangat dan dia suka berhias dekat Indonesia. So menarik tu. Baik doktor, baru saya tahu. Kita duduk lagi gatal lagi kan. So tengok ni, itulah nama lagu tu saya letakkan sebagai hiasan. Banyak benda kita lalu dengan Dr. Zahir yang takut naik kapal terbang tu, dengan Dr. Zahir yang dia duduk kat stesen kapal terbang, nak tunggu kapal terbang, dia pergi ke toilet tu 10 kali. Dia takut. Kalau dekat Malaysia ni, orang nak pergi Penang, nak pergi Kedah, kita nak naik kapal terbang, dia sanggup naik kereta mesti diburuk dia tu, bawa kita kat belakang. Kita nak naik kapal terbang. Indonesia tu sebab dia tak boleh bawa kereta dia, sebab sila naik kapal terbang. So itu Dr. Zahir. Banyak pengalaman lah. Kata orang tu, pengalaman membuatkan saya lebih banyak macam ingat, kemudian dekatkan diri saya dan rasa sayang kepada khazanah syair ni. So banyak lagi, nanti kalau kita boleh jumpa sekali lagi, saya akan bawa semua benda-benda tu, nama-nama dan sejarah nama-nama lagu semua sekali. But of course bila saya letak nama tu, saya bincang dengan Dr. Indrawati semua sekali lah. Dan then kita sempat selain daripada buat di rakaman saja, tapi kita sempat buat satu rakaman secara live bersama beberapa penyair, termasuk isteri kepada mantan Vice Chancellor Datin Sri Suryati Smitra Datin Indrawati Datin Nosri lah. So Nosri nama itu saya ingat. Saya cuma ingat nama gini saya je. Okay, so apa nama lepas tu kita buat di Dewan Bandaraya lama. Kat sini sekarang ni ada lagi kan. So kemudian masa bukan dekat JKKN Dewan. Yes, Jabatan Warisan dekat mana tu tak ingat. Di belakang tulis Jalan Bandar. Sebenarnya Dewan Bandaraya lama tau. Oh ya ke doktor? Sekarang dipanggil Taman Budaya. Sekarang ni Taman Budaya. Yes, Taman Budaya. Yes, Taman Budaya. So, kita buat kat situ dengan Datuk Asri masa tu, dia kuat, orang kuat lagi kan, baca spesies sekali kan, batu kita sekali. So, buat kat situ, yang uniknya masa tu, kami, saya tengok Pak Samin tadi main accordion. So, Pak Samin, masa tu kita main live. Kalau Pak Samin ada, saya suruh Pak Samin main accordion. Saya ni kan accordion main kata-kata. So, terpaksa lah saya main. So, kita ada menarik tu. Dia semua sekali lah. Saya get main asli semua sekali untuk main secara live waktu tu. Tapi yang menjadi haraninya, saya tak ada rakaman tu. Sehinggalah itulah dia. Saya tak faham tu digunakan untuk pengajaran dan untuk develop syair. Alhamdulillah lah. Usaha kita tu berkembang. So, saya merancang, saya akan jumpa Dr. Indrawati
untuk mencari sedikit dana, sebab benda ni dah ada, semua dah siap. Saya belanja banyak juga. Saya bayar professional singer untuk mendendangkan syair-syair arwah Cikgu Halim. So itu dalam bentuk CD, semua dah siap. Sekarang ni siapa nak, kita nak print out sekali, kita perlukan ada dana. So kalau siapa-siapa yang baik dengan BDP, kita bolehlah saya boleh bentangkan. Dan kemudian bila kita jual CD itu is one thing, tapi sekiranya kalau kita nak launchkan benda itu secara baiknya, mestilah ada nyanyian secara live, muzik pun secara live. So saya tengok Pak Syamin tadi dah confirm dia akan main recording dengan kita. So kita boleh buatlah kalau kita rasanya. Saya serahkan pada pengurusi majlis kita malam ni untuk mengusahakan. Dia pun itu ada bagi nombor telefon untuk saya call di dalam bahasa pusaka. Saya dah call tapi nama saya kecil sangat, saya tak ada orang nak layan. Nak hantar ke lain tengah pengarah ke atas. So mungkin Dr. Indrawati mungkin cepat orang sambungkan. So mungkin lah. So setakat tu dulu dari saya. Kalau saya lebih bersedia untuk menjawab soalan sebenarnya. Kita ni ialah kita bukan orang sastra, kita banyak boleh buruk sajalah. Tapi pengalaman saya dalam menggali ilmu dalam syair ni baik Doktor, baru saya tahu pengalaman yang saya rasa salah satu benda yang saya buat dekat Universiti Maya yang saya akan ingat sampai bila-bila. Ya? So kalau benda ni kita boleh bawa lebih jauh atau boleh membantu sastra dunia syair ni, alhamdulillah lah. Ya? So itulah macam saya dengan Dr. Indrawati ni, kita balik ke Universiti Maya, kita ada kerja lain pula. Hari ni nak mengajar, besok nak mengajar, lepas tu nak buat manajemen, nak buat itu. So kita perlukan saudara-saudari, bapa-bapa yang berada di depan saya ni untuk membantu membawa apa benda yang pencarian yang tak seberapa ni untuk dikembangkan. Okay? Sama ada untuk diangkat menjadi wadah kepada penulisan akademik ataupun dibawa kepada satu bentuk hiburan yang membawa mesej dan sastra Melayu. So terpulanglah ya. Sebab kita setakat tu saja yang saya mampu. Okey, sekian saja dari saya. Mungkin Dr. Indrawati nak sambung lagi, saya nampak dia tak sabar tu. Sebelum Dr. Indrawati, sekejap sebelum Dr. Indrawati, saya ni sikit yang pasal video-video tu, rujukan video-video persembahan pada 2008 di Taman Budaya tu saya dapat dari Cikgu Zarina sendiri, maknya kepada penyanyi Najwa Latif tu. Beliau tak ada malam ni. Beliau yang bagi rujukan sumber, rujukan video-video persembahan. Ada Kak Wan, ada Datin kepada isteri kepada Naib Chancellor UM, ada, semua ada. Banyakkannya memang ada. Memang irama-irama itulah kebanyakannya yang diguna pakai sehingga sekarang untuk pertandingan oleh DBP, KPM dan juga Jabatan Warisan baru mula sebenarnya Dr. Nasir dan Dr. Indrawati tahun 2018. Dia baru mula untuk adakan pertandingan syair ni. Ini pun setelah dicetuskan oleh ilham oleh Puan Zaitun Hussein, pegawai DBP pada masa itu. Beliau ada kawan di Jabatan Warisan Negara. Beliau mencadangkan untuk adakan pertandingan di bawah Jabatan Warisan, pertandingan syair ni. Sedangkan pada awalnya Jabatan Warisan memang terlibat secara langsung kan waktu persembahan dendangan syair di Taman Budaya Kuala Lumpur 2008 kan. Mungkin mereka terlepas pandang pada tahun berikut, tahun 2018 barulah bermulanya pertandingan dendangan syair ni untuk peringkat zon di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak dan peringkat kebangsaannya. Baik Dr. Indrawati, boleh sambung baliklah apa yang doktor nak cakapkan. Boleh tak saya nak cadangkan sedikit? Ini di atas rasa tanggungjawab dan minat dalam sastra lah. Sekiranya kalau in future ada pertandingan nyanyian bagi menjaga melodi-melodi yang telah saya ketemui ini, bukan melodi saya sebenarnya, melodi ini saya ketemui dengan cara menganalisa daripada ratusan melodi.
sebaiknya sebenarnya kalau saya boleh sediakan skor muzik yang telah saya ketemui supaya benda ni tidak bercambah menjadi lain sekali lagi. Sebab lagu-lagu ni kalau kita tak menyanyi dengan betul, lagu dengan betul, sekali lagi dia akan jadi percambahan. Besok-besok nak tunggu cuci saya, kita cari balik supaya jumpa lagi dengan lagu. So sebaiknya insya-Allah kalau ada rezeki kita boleh baguskan buku penuh dengan notasi. Notasi ni bukan saja notasi melodi, notasi yang ada gendangnya, notasi ada gitarnya, notasi ada akordionnya, semua sekali. Bukan saja dalam bentuk melodi. So insya-Allah kalau kita boleh dapat satu dana lagi, insya-Allah saya dengan Dr. Indrawati boleh maju setapak lagi untuk keluarkan buku-buku lagu-lagu notasi dalam bentuk bukan sahaja melodi, malah dalam bentuk ensemble muzik Melayu asli. So saya bukan apa, rasanya sebaiknya untuk pertandingan akan datang, nyanyian lagu-lagu tu saya boleh bagi notasi yang kita ketemu supaya sekali lagi saya nak katakan ianya tidak lari lagi daripada apa yang asal yang kita jumpa. Baik. Baik Dr. Nasir, terima kasih. Kita dah jelas. Maknanya sebenarnya inilah pertama kali di Malaysia kalau tak silap saya, irama-irama syair yang baru ditemui dalam kajian Dr. Nasir, Dr. Indrawati, Dr. Zahid ini dinotasikan dalam bentuk muzik, ya. Muzik secara dendangan dan juga intro muzik, bridge musiknya, latar musiknya dah lengkap. Sebenarnya Dr. Nasir, cabaran satu lagi saya nampak, macam mana kita nak arus padanakan irama-irama syair ni kepada media-media, nak jadikan dia sebagai macam lagu asli. Kan lagu asli dah dikenali oleh penyanyi-penyanyi lama terutamanya, tapi sekarang ni irama-irama syair ni belum lagi diarus padanakan di dalam album-album yang diterbitkan oleh syarikat-syarikat penerbitan seperti syarikat-syarikat Warner Music ke Sony Music. Itu sebenarnya cabaran yang perlu kita cari jalan, macam Dr. Nasir, Dr. Indrawati, Dr. Zahid dan juga sesiapa saja di Malaysia ni, kita nak ketengahkan secara arus perdana supaya benda ini diketengahkan dan dimasukkan dalam harta intelek dah pun secara sahihnya. Irama inilah dia rujukannya. Macam lagu asli Seri Mersing, melodinya inilah dia melodinya. Itu sebenarnya satu lagi cabaran Dr. Nasir. Apa pandangan doktor yang itu? Okay, talking about arus perdana tadi, Jamran, siapa lagi antara kita ni main muzik ya? Selain daripada Cik Syahmi? Pak Atan sajalah. Buat masa ni Pak Atan saja. Cikgu Ahmad Ramli boleh main muzik tak? Cikgu Ahmad Ramli boleh cipta irama lagu puisi. Kalau muzik saya rasa boleh juga ni. Cikgu Ahmad Ramli ada tak? Okey. So sebab apa? The reason why saya tanya ni, sebab mungkin orang muzik dia faham sikit lah apa yang saya nak cakap ni. Arus perdana, arus sekarang, kalau kita buat satu-satu lagu hanya fokus kepada melodi, dia cepat bosan nyanyi saja kan. So dalam muzik yang saya buat ni, saya jumpa melodi dia, tapi saya create introduction, intro dalam lagu supaya lagu itu ada identity. So kajian saya bukan setakat melodi yang asal, tapi untuk create original. Original itu dari kami lah, original introduction for that song, supaya bila kita main introduction saja orang tahu lagu melodi mana nak masuk. Kita main introduction ni lagu, dia orang tahu melodi mana nak masuk. So yang tu pun saya buat juga. Kemudian setelah setiap habis 4 rangkap syair, saya ciptakan interlude, just another melody, tapi melodi itu tidak mengulangi melodi lagu. Sebab selalunya kalau kita ulang melodi lagu,
dua kali bosan lagi, dah lah lagu melodi macam tu, interlude pun dia main sekali. So kita kan dengan satu melodi lain di tengah tu sebagai bridge, bridge. Dan kita masuk lagi 4 atas. So there's satu lagi, I don't want to say it's kejayaan, but this is what we did semasa kajian kami. So ada introduction, ada interlude ataupun bridge, dan masuk lagu lagi supaya lagu itu lebih more presentable lah dalam arus perdana sekarang yang kita berlumba-lumba dengan lagu-lagu moden sekali. So itu antara sebab saya ingat masa tu, sebab saya lebih dekat dengan orkestra. So I was thinking, lagu is one thing, asli is another thing. So kalau kita nak angkat lebih jauh, saya mesti menotasikan dalam bentuk banyak genre yang kayu asli, genre bentuk ghazal, genre bentuk keroncong, genre dalam bentuk ambil combo, genre dalam bentuk orkestra, supaya this is what ini yang Western country buat. Satu lagu yang dicipta oleh Mozart dipercambahkan kepada trio, quintet, quartet, small into symphony orchestra. That's why kita tengok Western, orang negara barat ni maju. Kemudian kita boleh bawa culture dia ke sini sebab package yang dia buat. So kita dekat sini, kat Malaysia ni perlu bukan kita nak meniru, tapi kita perlu ikut package yang telah ditunjukkan oleh pelakon, dibuktikan oleh barat dan negara barat jaya. So the problem itu kita ni, maaflah saya cakap ya, sebab tu kita argue bahawa syair ni semua dengan 5 dengan nama tu itu saja. Seolah-olah kita ni kan kita tak nak bergerak. Apabila kita tak nak bergerak, kita tak pernah bergerak tu di atas, maaf saya cakap sekali, kejahilan kita. Jika kita ingatkan, syair tu lagu. Syair bukan lagu. Syair is a penulisan. Lagu tu melody, actually just a platform untuk menyampaikan syair. So kena faham betul-betul, syair bukan lagu, tapi penulisan sastra yang dibentukkan dalam bentuk penyair, penulisan syair, tapi disampaikan dengan berlagu. So kalau kita nak berkeraskan hati kita, inilah syair Senada 5, inilah syair itu Zubaydah. So kita akan ada satu noktah di mana usaha kita ni akan terhenti. Itu anak kita nak continue lagi, cucu kita lagi lah, semua dah K-pop dah. So hilanglah syair tu sebab kita anggapkan syair tu adalah lagu. Dan lagu tu boring, sedangkan syair itu adalah penulisan. Ya, so kalau kita nak mengangkat kembali syair tu supaya jadi dinilai dengan lebih baik, kita sediakan lagu-lagu baru, bukan lagu-lagu yang saya jumpa tu saja. Itu adalah permulaan. Kita buat lagu baru. Encik Ahmad Ramli boleh buat cipta lagu-lagu baru. Janganlah besok-besok Encik Ahmad Ramli buat, ini bukan syair, kita sekolahkan dia balik. Lagu kita buat lagu baru untuk orang-orang baru macam Ika Ahmad dah. Ahmad, okey, boleh rasa this lagu baru, ini lagi flashing, so Ika pun ajar anak Ika pun. Jadi sastra penulisan syair ni akan berkembang. Tapi kalau kita berhenti di noktah kerana kita, itu saja ilmu kita yang kita ada, dan kita nak semua orang faham kita saja, maknanya syair. Sebab tetapi pada saat itu pendapat saya, jadi saya paksa Dr. Anwar Dawati percaya. So maknanya kita tak boleh berhenti dalam satu, sebab ini dunia seni persembahan. So dalam dunia seni persembahan, kita tak ada satu persepsi yang mana lebih bagus
atau yang mana yang kurang bagus. Itu tidak wujud di dalam dunia seni persembahan. Sebab dunia persembahan ni is dunia subjektif. Cik Sami suka lagu tu, saya tak suka. Okey, Cik Ahmad suka lagu tu, Dr. Indrawati tak suka. Itu berlaku di dalam dunia persembahan, suka dengan tak suka. Tapi kita kena meraihkan, this is the word, meraihkan perbezaan. Okay, because it's subjective. Subjektif ni benda yang subjektif bahasa Melayu apa dia bilang? Subjektif lah maksudnya. So satu yang kita tak boleh kata itu lebih baik, itu yang kurang baik. It's subjektif, berpulang kepada orang yang menilai. Itu dia. So subjektif ni is the beauty is actually the beholder. So begitu jugalah dengan lagu-lagu yang kita cipta, dengan apa sekali. Sebab kalau kita pertandingkan, kita tak boleh kata lagu itu lebih baik, lagu itu kurang baik. Tapi dalam pertandingan, that's why saya cakap dengan Cik Amran hari itu, pembahagian markah di dalam pertandingan tu kita perlu adil. How to be adil? So jangan sentuh soal subjektif. Soalnya boleh ke kita menyampaikan sesuatu syair itu membuat orang depan kita faham? Kita ambil daripada situ. So ada orang dia boleh menyanyi dengan baik, sedap sampai kita termenung, tapi kita tak faham. Boleh kita letak dia nombor satu? Tak boleh, because syair bukan letaknya pada yang sedap. Syair tu bila mana kita boleh buat orang faham dan dapat menghayati, itu dia syair. And of course bonus dia sampai dengan lagu yang lebih sempurna dan sedap. So that's why dalam pengiraan markah, penentuan markah tu kita perlu ambil kira sampai ke tidak mesej yang syair yang kita nak sampaikan. Bukan kita letak Siti Nurhaliza tu nyanyi, kita tengok pakaian dia cantik, suara dia sedap, dan lepas tu dia dah nyanyi, kita tanya apa tajuk lagu tadi, kita tak ingat pun tajuk dia, kita ingat dia cantik saja. So bukanlah syair untuk maaflah saya bercakap lama sikit pasal lama tak cakap apa ni, semangat datang balik. Kita dulu kan awak ni dia nampak saya cantik macam tu tau, tapi jarang, ya Allah, saya cukup takut kalau jumpanya dia memang kena marah lah. Saya ni yang paling nakal lah, kami bertiga ni saya paling nakal. So itulah dari saya. So don't hesitate to jemput saya dengan Dr. Indrawati supaya kalau apa-apa yang boleh kami bantu dalam, saya pun tak tahu apa nak bantu pun. Tapi as I said just now, saya akan sediakan skor-skor lagu dan skor-skor untuk bukan saja melodi, tapi untuk dimainkan dalam bentuk muzik asli, goncong, ghazal atau combo. Kita tengok setup macam mana yang ada masa kita dengar tu. Baik Dr. Nasir, terima kasih perkongsian yang bermanfaat. Sebelum Dr. Indrawati teruskan dari tadi kan, Dr. Indrawati nak teruskan, saya santai. Baik, sebelum tu satu perkongsian yang bagus dari Dr. Nasir. Sebenarnya lengkap dari segi muzik latarnya, dari segi notasi muzik, dendangan melodi syair itu sendiri Dr. Nasir memang dah ada, dan dalam pertandingan memang itu yang menggagau Dr. Untuk pemuzik macam Jabatan Warisan Negara sampai S. Atan terpaksa mencipta notasi muzik itu sendiri sebab memang tak ada panduan kan notasi muzik untuk muzik latar dendangan syair untuk peserta itu sendiri. Dan satu lagi saya rasa sekarang ni dah diterima baik lagu-lagu Melayu asli digabungkan dengan rap. Mungkin syair juga kita boleh cari jalan dengan penyanyi-penyanyi rap ni untuk ketengahkan, jadikan macam lagu Tujuh Nasihat. Lagu Tujuh Nasihat lah yang paling ketara untuk generasi muda, mengimbau kembali mengenali lagu-lagu Melayu asli kita tu dalam melodinya. Mungkin irama syair tu boleh dibawa pendekatan yang baru macam tu, bergabung dengan penyanyi rap untuk mengalunkan, mendendangkan irama syair sebagai intro ataupun di tengah, seterusnya rap. Itu pun salah satu cabaran yang boleh kita cari jalan supaya benda ni dapat diketengah, diarus, perdanakan dan sampai masuk anugerah juara lagu ke, kemungkinan mana tahu kan akan datang, insya-Allah, mudah-mudahan. Satu lagi saya rasa yang
Yang pasal skema pemarkahan pun macam Dr. Nasir kata, memang itulah yang kami tercari-cari sebelum ni. Skema pemarkahan yang bagaimana untuk pertandingan, macam saya memang sering dilantik menjadi juri pertandingan dendangan syair ni. Skema pemarkahan yang bagaimana yang kita nak pakai, nak terima pakai supaya dia lebih seimbang antara bagaimana nak menghayati teks syair tu dengan mendalam sepenuh jiwa dengan kesedapan vokal, teknik vokal yang perlu kita patuhi, penuhi. Dalam masa yang sama kita kena sampaikan maksud-maksud setiap kata-kata dalam syair. Tapi saya percaya sebenarnya dalam nyanyian lagu biasa pun, lagu pop ke, lagu jazz ke, kalau untuk pertandingan, untuk anugerah juara lagu, penghayatan tu memang diambil berat kan, sampai ke tak mesej seni kata, lirik-lirik yang dibuat melalui melodi yang diciptakan dalam lagu tersebut. Sama juga sebenarnya kan dalam dendangan syair. Kita takkanlah sampai yang sumbang, yang tidak mendapati teknik-teknik vokal yang perlu kita terima pakai, harmonikan, cantikkan lagi, yang sumbang-mambang kita boleh jadikan johan kerana dia sampai maksud syair itu sampai kepada khalayak. Mungkin yang itu pun kita perlu telitikan, Dr. Nasir kan. Baik, selepas tu kita persilakan pula lah Dr. Indrawati untuk berkongsi. Apa lagi Dr. Indrawati, saya nak tanya, khalayak pun nak tahu macam mana boleh tercetusnya ilham untuk menjalankan kajian, mencari irama-irama syair ni di seluruh Nusantara, termasuk Brunei, di Indonesia, di Malaysia ni, seluruh Malaysia. Dr. Indrawati, Dr. Nasir, Dr. Zahir mengembara, menemui penyair-penyair, pendendang-pendendang, penglipur lara, dan mengumpulkan irama-irama ini untuk diperkenalkan kepada khalayak. Macam mana tercetusnya ilham ni sebenarnya pada tahun 2007-2008 ni? Okey, tercetusnya ilham tu dia bertitik tolak daripada objektif kajian kami lah semasa itu, iaitu di bawah projek FRGS itu kami ada objektif. Jadi objektif tersebut ialah untuk menotasikan melodi syair. Jadi untuk menotasikan melodi syair tu dah tentulah kami terpaksa mencari penyair-penyair yang telah dikenal pasti oleh Jabatan Kesenian semasa itu. Jadi saya menghubungi Jabatan Kesenian setiap negeri untuk mendapatkan bantuan menjadi orang tengah untuk mengenal pasti penyair-penyair di negeri-negeri tertentu. Jadi daripada situlah kami mengenali Puan Wan Isma, kami mengenali Puan Sarah Banon, kami mengenali Cikgu Zarina. Jadi melalui mereka, Cikgu Ali Badran, semua melalui Jabatan Kesenian. Jadi networking itu sangat baik semasa itu. Sebab kami berjaya menghubungi Jabatan Kesenian dan seterusnya Jabatan Warisan semasa itu dibantu oleh arwah Seri Ningwah, ya. Jadi beliau banyak membantu kami semasa itu. Begitu juga pengarah Jabatan Warisan semasa itu yang memberi tambahan dana kepada projek yang kami menjalankan. Jadi kami meyakinkan mereka, berjaya meyakinkan mereka bahawa projek ini merupakan satu projek yang akan memberikan sumbangan yang besar dari aspek warisan negara. Jadi itu yang menyebabkan dananya lumayan, sangat lumayan. Bantuan dari segi membuat persembahan, bantuan dari segi mewar-warkan apa yang kami lakukan itu memang sangat baiklah semasa itu. Cuma selepas projek itu selesai, kami pun sibuk sebagaimana yang Dr. Nasir nyatakan, bukan setakat buat projek ini saja, kami juga terpaksa mengajar di universiti, kami terpaksa buat macam-macam kerja lain. Itu yang menyebabkan sukar untuk kami fokus kepada satu perkara saja. Itu yang menyebabkan kemungkinan apa yang berlaku sekarang ini berlakulah, yang sehingga sebagaimana Dr. Nasir katakan, kami pun tak tahu bahawa melodi itu digunakan oleh orang-orang tertentu. Jadi itulah kemungkinan sebabnya berlaku. Jadi yang mendorong kami itu ialah
dana yang diberi dan kepercayaan yang diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi semasa itu. Jadi tadi bila saya mendengar Dr. Nasir punya hasrat yang tinggi itu, saya pun rasa sayanglah kalau kita tidak meneruskan perkara ini, sebab kami telah berjaya menerbitkan satu buku variasi syair. Kami juga telah menerbitkan proceeding hasil daripada persembahan yang dilakukan di tak ingat tadi apa nama pusat kebudayaan yang di belakang Taman Budaya. Taman Budaya. JKKN Kuala Lumpur sekarang. Yes, ini bukunya. Persembahan kat situ 2008. Jadi dalam proceeding tersebut ada memuatkan melodi-melodi syair yang telah pun Dr. Nasir transkripsikan lah. Jadi saya rasa bila mendengar semangat yang berkobar-kobar daripada Dr. Nasir itu, mungkin boleh diusahakanlah kita menerbitkan secara rasmi lah, sebab itu pada peringkat proceeding saja Dr. Nasir yang dihasilkan itu. Saya rasa mungkin boleh diusahakan untuk diterbitkan yang Cik Amran tunjukkan itu proceeding tu Dr. Nasir. Dr. Nasir tu tengok tu yang dalam proceeding tu. So dalam tu I think kita boleh terbitkan mungkin UN Press ataupun Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita upgrade kandungan notasi yang Dr. Nasir buat itu untuk penerbitan. And then kemungkinan nak terbitkan CD sebagaimana yang dihasilkan oleh Dr. Nasir itu, mungkin Cik Amran, Dr. Nasir dan mungkin ada rakan-rakan yang ada di dalam perbincangan kita ini. Ada ni Cik Faizal ni, Cik Faizal pegawai di BP Sarawak. Mungkin dia boleh ketengahkan di BP KL, di BP Pusat ni, bila dia dah dengar Dr. Nasir dengan Dr. Indrawati kongsi pasal syair. Mana satu ni Cik Faizal ni? Gapura Ilmu ni. Gapura Ilmu. Dia pendendang syair juga ni. Mungkin boleh kami minta dana untuk menghasilkan CD rakaman sebagaimana Dr. Nasir katakan, sebab proses rakaman ini memerlukan sejumlah dana untuk dimaujudkan lah. Ataupun kemungkinan saya juga boleh mengusahakan dengan ATMA UKM. Cuma kalau usahakan di ATMA itu saya tak pasti sama ada Dr. Nasir setuju ke tidak, sebab kita ni daripada Universiti Melayu ni Dr. Nasir. Kalau ATMA tu saya ada kontak di ATMA lah. This is not about UKM, USM, whatever M lah. It's about Khazanah. But setahu saya, Dr. Indrawati, di UKM kan ada satu unit Kajian Melayu something. Can you start under that one? So that's money also there. Kecemerlangan Melayu, you mean? Bisa kecemerlangan Melayu tak ada duit. Alamak, sayangnya. Dia macam ni, kita bukan nak minta duit dia. Tapi kalau dulu yang dia share tu, siapa kata Datuk kasih isi tu. Jam Haji Mak, saya kena cakap dengan dia sebenarnya. Tapi Dr. dah tahu kan, kalau kita pegang jawatan ni, dan kita cakap lepas tu kita ingat dia lain lah. Dia kena ada satu ada RK ataupun orang lain belakang kita yang boleh bawakan. So dia pernah cakap it's the right platform. Kemudian saya dah cakap dengan dia, sebab kita minta duit, tapi kita menggunakan kecemerlangan Melayu itu untuk mencari tempat-tempat bergantung macam di BP ke whatever P. So itu yang saya maksudkan. So kalau kita gunakan kita sesuai ke kecemerlangan Melayu, tak sastra yang dia ada tu. So kalau boleh lah, kalau dia nak saya cakap atau cakap siapa dia presiden sekarang ni dah Pengarah Hashim Ismail. Profesor Hashim Ismail. Dikenal kan? Nah, so saya boleh cakap ni dia supaya dia boleh menghubungi kita dengan siapa-siapa untuk bagi dana itu lah. Kita ambil dana COVID-19 lah kot. Yang itu saya setuju Dr. Nasir, Dr. Indrawati. Harap-harap Encik Tuan Faizal kita selaku pegawai DBP tu, mewakili pegawai DBP pada malam ni, dan beliau juga pendendang syair. Memang Johan buat julung kalinya untuk dendangan syair peringkat kebangsaan tahun 2009 di Malaysia, diperkenalkan di Malaysia oleh JKKN dan juga RTM. Ya.
Cik Jamil, boleh tak dia kita saya yang the most important is kita nak multiplikan buku dan CD tu, itu yang perlukan duit tu. So kalau DBP sanggup, maknanya nak terbitkan dengan dana-dana duit itu, sama ada di Sarawak ataupun di sini, so maknanya itu sangat-sangat membantulah saya rasa. Yang itu saya setuju tu Encik Faizal kan. Sebab saya sendiri tengok notasi-notasi buku muzik untuk sekolah rendah banyak dipakai lagu-lagu Mat Saleh, doktor, lagu-lagu Inggeris. Itu keperluannya notasi-notasi muzik, irama-irama syair ni diketengahkan sejak sekolah rendah hingga sekolah menengah hingga universiti. Buku-buku notasi muzik irama-irama syair ni perlu diketengahkan sekali dengan album. Encik Faizal bagaimana? Terima kasih doktor. Saya tertarik sebenarnya itu sebenarnya suratan bagi saya lah, sebab saya seorang tulis. Jadi saya itu adalah manakala drama itu lain. Saya tulis dua perkara yang berbeza dan berkenaan dengan bantuan. Saya tak berani nak sebab saya di Sarawak. Saya jadi Dewan Bahasa Muslim Sarawak mungkin kawangan dia. Tapi yang nak dibawa ke atas tu tak salah. Kalau mungkin saya boleh tanya beberapa orang dan saya untuk dipikirkan. Dan sebab saya tertarik sebenarnya usaha doktor dan perawati dan juga donasi tak patut kita persiapkan lah. Kalau kali dalam bidang ini telah banyak terakam secara sedikit lah yang saya rasa di dalam itu. Kalau bilang tu tanya juga tu sebenarnya saya itu kalau itu di apa dijadikan satu disimpan dalam satu pustaka nama Dewan Pakar itu jadi untuk itu ini cadangan saya lah lain daripada Dewan Pakar pustaka pihak saya juga boleh yang dengan Kapena Kapena tu saya tengok tersebut daripada Dewan Pakar mungkin jadi banyak kerjasama dengan Dewan Pakar dan Kapena ada juga lah untuk realisasikan kami tersebut dan sebagainya. Kemudian perluan nasib kata nasib dan saya dengan diri saya produktif. Saya ada album dulu tahun 2 atau 2019 kita album di hari di Kuala Lumpur. Sebab dalam yang ini memang saya yang bukan serta saya duduk situ. Saya dah lalu sangat dah mulai banyak. Sementara itu apabila saya berhenti nak menyanyi tentang ada saya ada ke Sarawak. Lepas itu saya berhitung dengan bidang sastra. Saya dikenalkan dengan Bina Syahid. Di situ lah sebenarnya. Sebab saya rasa ada kaitan dengan di antara nilai seni yang ada pada seorang itu. Termasuk saya setuju sangat Tiap Radhi yang kekuatan betul suara berbagai donasi dan suara berbagai saya setuju juga. Sebab saya memang hampir tiap tahun dinanti sebagai nilai kepentingan kami di Sarawak untuk mungkin Sarawak jadi kalau kita bukan tempat saya nilai sebabkan jalan dan ada saya pun tadi saya bukan boleh hadirkan dengan dua tentang senang dengan Allah sebab ternyata sayang dan masih pada sebab itu ada kajian dekat kami untuk tahu sebelum pegawainya berpengen buat sektor betul kalau orang ini buat pengajian ini dalam dan saya rasa ada sebab dengan saya Allah
Baik, Encik Faizal, terima kasih banyak. Semoga menjadi lorong kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Memang satu keperluan. Saya nampak benda ni satu keperluan, notasi buku, notasi muzik untuk irama syair yang telah ditemui ni, dan juga album syair ni diperkenalkan di sekolah-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, IPT seluruh negara perlu diwujudkan dan usahakan. Moga-moga ada jalan ke arah tu, insya-Allah. Mudah-mudahan saya rasa boleh kerjasama juga dengan Jabatan Warisan Negara, JKKN, sebab ini kaitan seni budaya bangsa kan. Jabatan Warisan Negara, JKKN pun boleh dilibatkan saya rasa dalam usaha sama ni, insya-Allah. Dan satu lagi yang menariknya, Dr. Indrawati, Dr. Nasir, dalam kajian Dr. Nasir, Dr. Indrawati ni, irama syair narasi di dalamnya ada sedikit kelainan lah, Doktor. Kalau ikutkan yang ini, notasi yang Dr. Nasir dapat ni, notasi ni iramanya berbeza. Cuba kita nak dengarkan, kalau Kak Wan ingat irama yang Kak Wan pelajari waktu di APM bersama Dr. Indrawati dan juga Dr. Nasir pada tahun 2008. Tapi pada tahun 2009, masa Tuan Faizal kita menjuarai menjadi Johan Jenangan Syair Kebangsaan tu, beliau membawa irama Sarawak yang hampir-hampir dengan irama narasi tu, tapi berbeza. Dia ada chorusnya dengan pembawakan yang berbeza, yang tersendiri ala-ala Tarannum Quran tu. Dia ada verse, ada chorus, verse, chorus. Kalau yang kita pakai sekarang ni, irama Sarawak yang kita pakai ni, yang diperkenalkan oleh Roslan Madun, sebenarnya rujukannya dari sumbernya dari Puan Rogayah Hamid, pegawai DBP. Beliau pun dah pencen. Puan Rogayah Hamid mengambil irama Sarawak itu dari siapa tadi, Encik Faizal? Dari mantan pengarah DBP Sarawak. Namanya siapa tadi? Zaini Oze. Beliau seorang yang aktif teater juga. Beliau ada kaset yang terkandung irama Sarawak itu, dan tahun 2009 itulah diperkenalkan di pentas pertandingan oleh Tuan Faizal kita, tapi dengan cara pembawakan lenggo, ornamentasi, air lagunya berbeza ya. Cuba kita dengarkan Kak Wan bagaimana masa irama narasi di dalam kajian Dr. Nasir ni. Serangkap, dua rangkap ke? Assalamualaikum. Terima kasih Amran. Mula-mula sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Indrawati dan juga Dr. Nasir, serta seorang lagi Dr. Zahir kan. Kerana memberi peluang pada Kak Wan dalam penyampaian syair dalam pembelajaran kita di UM pada tahun 2008 tu. Sebab daripada situlah Kak Wan dipanggil untuk menyampaikan syair-syair di merata-rata tempat. Daripada selepas belajar bersama Dr. Indrawati dengan Dr. Nasir tu, daripada lepas pada itu saja Kak Wan dipanggil untuk membuat persembahan-persembahan di merata-rata tempat. Sampai satu tahap dia orang mengambil Kak Wan hantar belajar untuk jadi jurulatih seni budaya negara dalam bidang seni berbahasa. Dalam bidang tu Kak Wan mengajar di sekolah ataupun di IPT tentang penyampaian syair. Jadi Kak Wan dapatlah kembangkan sikit ilmu-ilmu yang Dr. Indra dengan Dr. Nasir berikan pada Kak Wan tu. Hanya situlah. Okey, Amran, dalam persembahan di tahun 2008 tu, irama narasi ni disampaikan oleh orang lain. Nama saya tak ingat lah. Betul lah Dr. Nasir kan? Dr. Indra, siapa lah yang sampaikan? Kak Wan sampai irama Rodoy dengan irama Istana kot, kalau tak salah. Betul. Narasi ni Kak Wan tak pasti nama. Tak ingat. Tak ingat. Ni daripada Indonesia tu yang Kelantan. Ya betul, Kelantan. Puan apa? Kelantan. Oh, kalau Kelantan Puan Mariam Awanglah, betul? Kelantan Dr. Nasir. betul. Saya lupa yang petas cakap tu, yang cakap banyak. Puan Mariam. Betul. Kelantan.
Dia yang Amran, dia yang sampaikan irama narasi ni. Tapi kalau tak silap, kalau ingat-ingat tu Kak Wan bolehlah tunjuk dalam satu rangkap tu. Boleh? Okey, irama narasi yang kalau tak salah yang belajar pada tahun 2008 tu, dia tak sama macam irama yang dipertandingkan sekarang ni. Cik Faizal. Kan sekarang ni dia ada selepas 2 rangkap ketiga dia ada chorus. Itu kan? Tapi irama narasi yang dikaji oleh Dr. Nasir dengan Dr. Indrawati ni, dia tak ada chorus-chorus, dia sama aja. Kalau tak silap Kak Wan, dia bunyi dia lebih kurang macam ni lah. Supaya disangka ianya wali, akan dunia tidak peduli. Memangnya itu sangatlah alih, tetapi nantinya ke dunia bersalin. Serangkap lagi kawan, serangkap lagi, tak puas. Nak dengar betul-betul. Terkadang lihatkan ia berilmu, bersurah ketika orang berjamu, berkata-kata tidaklah jemu, harap hati sihamu. Itulah lebih kurang. Dengar tu kawan. Irama narasi yang dibelajar daripada hasil kajian Dr. Indrawati dan juga Dr. Nasir. Baik, terima kasih kawan. Kawan ni merupakan tempat ketiga ya dalam pertandingan. Ya, Doktor? Dr. Indrawati nak sambung nyanyi tu. Boleh. Bukan. Saya tak Wan nyanyikan, masih ingat irama hiasan syair ikan terubuk. Boleh? Wan cuba nak. Ingat tak Wan? Ingat. Yang itu memang mendapat sambutan. Ya, betul. Syair ikan terubuk. Tersebutlah kisah ikan terubuk, tubuhnya tipis, badannya gemuk. Di laut Melaka tempatnya duduk, gilakan duduk di dalam lubuk. Saya nak cakap sikit tentang melodi ikan terbuknya. Kita ramai pemuzik kat sini, Encik Samin, Encik Jamil, siapa lagi tadi, Encik Yuzat, banyak ramai pemuzik sini, Ahmad Ramli pun ada. Lagu ni saya ubah menjadi waltz, dalam bahasa orang putih ni waltz lah. It's a 3/4. Tempo 3/4 tu doktor. Doktor, kalau kita jadikan, kalau katakan kita jadikan pula tempo 4/4, adakah ia salah mengikut melodi yang doktor hasilkan tu atau bagaimana? Dia tak salah, tapi dalam dunia jubahan atau muzik ni, kita nak carikan kelainan. Sebab bila saya 12 lagu tu, saya kena cari satu, macam kita nak cari satu mood baru untuk berjalan. Macam Dr. Indrawati kata pada orang yang bukan muzik, tiba-tiba it spark. I like it. Sebenarnya suka tu bukan apa, kerana ada kelainan dalam banyak-banyak lagu. So dalam 12 lagu tu, kalau saya tunjukkan skor dia, terdapat juga lagu-lagu yang saya ubah menjadi 2/4, 4/4, 3/4. So dalam antara lagu yang unik, saya cakap tadi, is lagu ni. So uniqueness is because dia bawa secara dia ada sejarah dia mengubah lagu dalam bentuk voice juga. And then lagu-lagu tu yang buatkan variety dan kemenangan dalam
So itulah bila Puan nyanyi tadi tu, saya ingat tentang bagaimana lagu itu diubahkan secara luas. Tapi kalau boleh nanti nak insyaAllah berjumpa lagi, saya akan perkenalkan macam mana muzik itu dibuat itu, dinyanyikan, di tengah tu macam mana. So itu lebih tapi saya very impressed dengan Cik Wan. Boleh ingat melodi ni dalam, walaupun muzik tidak ada di belakang ni. So selalunya orang musician macam saya, macam Zamir semua sekali, kita kena ada muzik dulu, chord dulu baru kita ingat melodi. Sebab dia kita di tanpa muzik. Wan ingat sebab memang Wan selalu mengajar tadi di Jepun Bengkel. Jadi Wan ingat. Saya really impressed. Satu lagi Dr. Indra dengan Dr. Nasir, melodi yang seakan-akan sama dengan hiasan adalah irama dodoi, kan? Cuma beza dia sedikit saja, kan? Buat sikit kawan. Okey, tadi Kak Wan ambil syair kan terubuk irama hiasan. Kak Wan akan ambil syair kan terubuk juga, cuma irama dodoi, boleh tak? Okey. Beza kita dengar. Tersebutlah kisah ikan terubuk, tubuhnya tipis, badannya gemuk. Lawak Melaka tempatnya duduk, silakan puyuh di dalam lubuk. Betul kan? So, itulah yang saya buat tadi tu 3/4, yang ni saya bentukkan dia dalam 6/8, 6/8. Tapi it both are was. Dan kalau kita belajar muzik, notasi muzik, tapi oleh kerana 6/8 ni dia menggenapkan dengan staccato seperti 6/8. Kalau yang 3/4 tu because dia chunking dia lebih pendek. So yalah, dalam dunia muzik macam tu lah kalau kita nak faham. So both are actually was yang kita nak lain. Cik Wan, saya really impressed dengan you, kita ingat melodi. Tapi kan I have to say kita these are pertemuan yang kami buat, perjalanan kami bukan satu tempat, 921 rakaman. Kemudian yang menyanyi itu kan Encik Jamil, yang menyanyi itu kan bila dia buka mulut saja, lebih baik dia tak menyanyi, dia menyanyi. Tapi benda tu berguna untuk saya. Dia, walaupun dia sumbang dengan dalam 900 lebih tu, lebih separuh jenis yang rasa macam tengah makan pun terhenti. So tapi tak apa, sebab kita jumpa perjalanan dia start tempat lain, dia habis tempat lain, dia start kat sini, dia habis tempat lain. Apa ni, dalam kalau bahasa muzik kampung ni kita pakai tongkang lah. So, tapi tak apa, berguna. Sebab apa, benda tu yang membuatkan saya menemukan saya melodi-melodi yang boleh diangkat. So kalau kita dengar Cik Wan nyanyi tadi tu kan, it's not easy to get that melody. Tapi itulah, kalau kita berhenti kat sini, maknanya saya dah berhenti lah sebenarnya. Kalau tak ada orang bawa ke depan, tapi sajalah. Sebenarnya dalam pertandingan kan Amran, macam Kak Wan pun macam Cik Faizal juga. Kak Wan sering dijemput jadi juri untuk pertandingan syair peringkat negeri zon utara. Jadi irama dodoi dengan irama hiasan ni memang mendapat tempat di kalangan pelajar-pelajar. Saya tahu sebab apa, Doktor. Sebabnya irama ni agak mudah bagi pemula, pendendang yang tak biasa sangat untuk berlagu macam ala-ala asli, ada lenggok banyak, ornamentasi itu. Memang peserta akan pilih irama dodoi dan hiasan. Tapi tak bermakna dia tak boleh menang pun. Boleh je menang. Tahun 2018 waktu saya jadi juri kebangsaan untuk dendangan syair sekolah menengah anjuran DBP KPM, yang tempat kedua tu irama dodoi. Sebab pembawakan dia elok, lenggoknya, kelembutannya macam Kak Wan ada, memang boleh diangkat lah jadi antara yang mendapat tempat di peringkat kebangsaan. Cuma Dr. Nasir, dalam pertandingan kebanyakannya, pertandingan DBP terutamanya tak pakai latar muzik, alat muzik.
mereka pendendang perlu mendendangkan syair tanpa menggunakan alat muzik, tak dibenarkan. Dari situ Dr. Nasir, kami ada berbincang sebelum ni dengan Cikgu Ahmad Ramli sendiri. Cikgu Ahmad Ramli ni seorang pencipta lagu-lagu puisi yang terkenal dulu di RTM, selalu menyanyi. Beliau ni memang sering menang lagu-lagu yang beliau hasilkan. Dia merupakan seorang komposer. Bukan mudah untuk menghasilkan lagu-lagu puisi sebab seni kata sajak puisi moden ni dia tidak sekata, dia tidak terikat. Itu kepayahan untuk mencipta irama lagu puisi sajak itu sendiri. Dan juga irama-irama syair ini bukan mudah untuk dinotasikan. Saya faham Dr. Nasir cakap tu sebab ornamentasi pendendang, setiap pendendang berbeza mengikut pengalaman dan ilmu yang mereka ada. Kalau pengaruh ghazal, lenggoknya berbeza ala raga Hindustani, raga khayali, dia punya yang tu lebih sikit. Ada yang macam Arab, dia punya vibrato mungkin agak jelas macam taranum, agak tegas dari segi lenggang-lenggok suara. Nanti kita dengar Ustaz Faizal mendendangkan irama Sarawak tu yang beliau jumpa dan membawa irama Sarawak tu sampai ke peringkat kebangsaan menjadi Johan tahun 2009 di Angkasa Puri RTM bersama Kak Wan dan seorang lagi Rosmawani, suara ala-ala Syarifah Aini. Empat orang finalis tu memang kekuatan vokal, tone karakternya memang unik tersendiri, lenggok-lenggoknya memang tersendiri. Itu dalam pertandingan memang macam itulah Dr. Nasir. Macam nanti kami nak minta pandangan, sebelum tu minta pandangan tentang tempo macam Dr. Nasir buat tadi, wall 3-4 6-8 tadi tu kan. Bagaimana kalau dalam pertandingan yang tidak menggunakan muzik, boleh tak kami menggunakan teknik rubato, tempo yang sedikit bebas, macam Cikgu Ahmad Ramli ketengahkan, kami berbincang sebelum ni, untuk didendangkan oleh peserta dalam dendangannya di dalam pertandingan. Kalau dalam mengiringi muzik, boleh tak kalau peserta tu misalnya dia menggunakan tempo 4-4 macam lagu-lagu asli yang kebanyakannya mengguna tempo 4-4 untuk irama yang agak cepat tempo macam Dr. Nasir buat tadi, irama hiasan dan juga dodoi. Hiasan bezanya dia punya tangga nada tu hujung menurun, yang dodoi tangga nada di hujungnya menaik. Itu je bezanya. Kalau Kak Wan perasan lah yang Dr. Nasir buat ni, yang Dr. Nasir temui. Baik, kita macam ni. Dia ada dua nawaitu kita tu, buka tandingan tu, kemungkinan nawaitu kita tu ada dua. Satu, untuk dipertandingkan. Okey. Satu lagi untuk diangkat. Kalau kita kata diangkat, kita melihat kepada siapa di depan kita, anak kita, cucu kita. Tapi untuk dipertandingkan, kalau kita mengikut cara kita, maknanya bentuk dia one off. Maknanya tanding malam tu habis kat situ lah. Tapi untuk diperkembangkan, untuk diangkat kepada anak kita, cucu kita, we need to have another package. That's why sebenarnya kalau saya nak setakat jumpa melodi dan perkembangkan melodi suara Melayu tu, saya akan berhenti kat situ saja. Sebab tu saya buka dengan buat satu arrangement lain, adakan intro, adakan interlude. Sebab pada saya nak mengangkat dia terlebih jauh. Tapi as Cik Amran kata tadi, of course kita boleh pertandingkan dengan cara rubato, dengan cara cantabile, lullaby, ataupun cara diperlahankan tempo ataupun dilajukan. Tapi itu terpulang, tapi mengekalkan melodi-melodi yang ada boleh. Cuma itulah, dia ada dua, satu perkembangan, satu pertandingan. Kalau pertandingan kita buatlah macam yang semampu penyanyi yang duk ada. Setengah tu suara tinggi, nafas panjang, so dia akan alungkan dengan cara panjang-panjangkan melodi itu dengan cara yang lebih tinggi. So kemampuan tak sedikit teruskanlah, tak ada masalah. Okay? Tapi kalau sekiranya, sebab yang saya buat dengan Cikgu Halim ni, arwah Cikgu Halim ni, dia buat 100 syair, 8 rangkap satu syair, 8 rangkap. Bayangkan 8 rangkap satu syair sekali 100. So semua dah siap untuk tunggu itu saja. Itu adalah untuk budak sekolah.
Sebab pada saya cakap dengan dia macam mana kalau kita nak angkat syair ni, kita perlu perkenalkan kepada generasi di sekolah. Itu yang dia dapat berhubung dengan kementerian bahagian sekolah-sekolah rendah ni. So cuma itulah arwah tak sempat. So 100 tu semua lagu-lagu berkenaan dengan kehidupan sekolah kanak-kanak semua sekali, tapi disyairkan dengan cara package yang baru. So tak pernah kita teruskan yang tu. Macam Cik Amran kata, untuk dipertandingkan, untuk menguji kemampuan seseorang tu melakukan, itu pun boleh, kita tak ada masalah. So the question just now, yes, boleh. Baik. Cuma yang saya katakan kenapa dia ada muzik-muzik tertentu tu, pada saya untuk mengangkat dia lebih jauh. Tapi kalau untuk pertandingan secara one off, then rigo lah kemampuan penyair-penyair yang bertanding pada masa itu. Yes, boleh. Jawapannya boleh. Baik Doktor, terima kasih. Dah jelas kita. Makin jelas kawan kan. Kita nak jadi juri ni lebih mudah benda-benda macam tu kan. Baik, kita teruskan dengan Tuan Faizal kita. Ustaz Faizal, silakan dan cerita sikit. Dari mana dapat irama syair Sarawak tu? Dr. Nasir belum dengar lagi ni. Tapi syair Sarawak, irama yang didendangkan oleh Ustaz Faizal kita ni berbeza yang kita guna pakai di dalam CD yang diusahakan oleh Tuan Roslan Madun kita. Irama yang didapati daripada Tuan Rogaya Hamid tu agak berbeza. Kita nak tahu, memang khalayak nak tahu macam mana boleh dapat pembawakan yang berbeza, unik, tersendiri, lenggok yang tersendiri tu. Dari mana sebenarnya kekuatan tu? Dan satu lagi saya tertarik dengan Dr. Nasir cakap tadi, memang kita ni mendendang bukan sekadar permulaan, memang kita diajar untuk menulis teks syair tu bagaimana dia punya struktur ayat, bagaimana kata-kata yang dipilih, dan bagaimana pula kita nak mengajar di dalam kelas cara menyampaikan, mendendangkan supaya pelajar lebih tertarik dengan syair itu melalui medium ataupun platform tools tu, melalui irama dendangan itu sendiri kan. Dan seterusnya bukan sampai tahap itu saja, mungkin akan datang kita boleh buka kelas ataupun cari pencipta melodi, komposer yang mahir dalam mengubah lagu-lagu asli, yang mengubah yang dah biasa dengan lagu-lagu asli, panduan asasnya ataupun maqamat taranum Quran tu, untuk mencipta irama syair kita yang tersendiri itu untuk kita dendangkan di masa depan. Sebenarnya itulah perkembangan syair yang kita perlukan di masa depan, bukan sekadar menulis. Kita tidak mengabaikan estetika, mengabaikan nilai pemikiran di dalam kandungan teks syair itu sendiri, sejarah, dari mana asal mula kita bermunajat dengan syair itu, mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, mengajar tentang agama Islam itu kita perlu. Setiap pendendang, memang kalau kami sebagai jurulatih macam saya, macam Kak Wan, macam Tuan Faizal sendiri, mesti akan terapkan supaya menghayati, memahami, mendalami estetika, fahamkan setiap suku kata itu dan sampaikan sepenuh hati supaya khalayak tu dapat mesej yang disampaikan dan boleh jadikan seseorang itu berubah ke arah yang lebih baik. Itu sebenarnya matlamat dalam mendendangkan syair itu sendiri, bukan sekadar mempamerkan lenggok-lenggok ataupun vokal yang sedap, merdu, lemak, yang tinggi menjulang. Bukan sebenarnya. Memang itulah yang kami terapkan sebenarnya. Tidak lupa nilai estetika tu. Jangan risau. Dr. Nasir dah memberi sumbangan kepada, dan Dr. Indrawati, Dr. Zahir dah memberi sumbangan yang sangat baik kepada sastra itu sendiri dengan menemui irama-irama syair yang telah pun diketengahkan dan diterima pakai sehingga kini dalam pertandingan, dan menjadikan generasi baru mula mendekati dan meminati syair itu sendiri. Contohnya macam saya sendirilah, ya. Pengalaman saya sendiri, ya. Dulu memang saya tak berapa minat pun syair ni dengan irama yang lama tu. Bila jumpa, bila tahu yang ada beberapa irama
wah, menarik lah, makin menarik. Dan kita dengar macam mana Ustaz Faizal kita mendendangkan irama Sarawak tu dalam pertandingan yang dimenangi pada tahun 2009. Tapi itu ada latar muziknya kan, Ustaz Faizal, latar muziknya untuk pendendang memang menarik, bukan sekadar syair. Deklamasi sajak pun pertama kalinya ada latar muzik. Sepatutnya benda tu diteruskan, tapi dah diberhentikan. Tahun tu saja dibuat, selepas itu tak ada. Sayangnya, macam lagu asli sama juga. Lagu asli itu pun dah diberhentikan. Harap-harap akan datang JKKN, Jabatan Warisan, DPP berganding bahu, berusaha untuk adakan baliklah lagu-lagu asli, irama-irama syair, deklamasi sajak dengan inovasi-inovasi baru ni lah yang ada dengan muzik. Lebih menarik sebenarnya untuk generasi baru. Baik, silakan Ustaz Faizal. Terima kasih. Saya nak Siapa pula? Soal Cik Faizal kan sedap. untuk maklumat, saya sebenarnya pernah di masjid untuk membimbing para guru untuk Sabah dan Sarawak. Di Sabah dia buat di Sarawak dan kami berpikir dan nanti Sarawak macam juga. Tapi apa yang saya dapatkan daripada fikir tersebut, kebanyakan guru dan pengajar mereka tidak pun menguasai syair. Jadi dalam bingkai itulah saya mengajar mereka seolah-olah seperti seorang pelajar. Dia ajar macam mana untuk syair tentang dirimu, macam mana saya mengajarkan Burinda bagaimana. Itu saja saya mengajar mereka menulis sebenarnya. Bagaimana menghasilkan syair itu tak sama dengan pantun kepada Dr. Nasir bagi tahu tadi. Dia tak ada pembayang dan maksud. Dia hanya cerita. Syair itu cerita sebenarnya. Dari A sampai Z. Satu lagi saya nak, dan Alhamdulillah saya berkaitan dengan itu. Maknanya setiap peserta yang dihantar di setiap zon itu, dia ramailah dari daerah-daerah tertentu. Apabila mereka balik ke tempat semestinya, mereka wajib mencari 10 orang lagi guru yang di sekitarnya. Sekolah kita untuk diajar apa yang saya ajar itu. Jadi benda tu dia apabila dia sampaikan kepada orang lain, yang 10 orang tadi, yang 10 orang tu tadi, dia terpaksa cari lagi 10 orang. Itu atas arahan pimpinan kita itu. Bayangkan orang perempuan. Maknanya kita telah menyebarkan ilmu tentang syair dan Burinda yang saya ajar di sini. Itulah untuk Sabah dan untuk Sarawak. Jadi satu lagi Dr. Nasir ialah ketika saya dan Kak Wan dulu, kami ada session sebelum kami presentasi Sarawak dan 2009. Dan kami ajarkan saya sampai sekarang kalau saya juga sampai mengajar itu jadi pun dia kata syair alir melalui dia kata kalau kita nak ubah saya itu sebagai air kita nak ubah kepada saya itu saya ingat syair ni iramanya kena ada penutup yang kebanyakan yang tidak berjaya kerana ada penutup untuk irama syairnya. Seperti juga lagu-lagu lain dia ada penutup lagunya. Kita tak boleh mendatar kena macam tu saja kerana penutupnya kena kendur balik. Betul? Selalu betul lah kalau saya menyanyi tu tak pernah saya menyanyi sentiasa menaik jaga aja. Dan Ibu Amar Ramli pun sama juga kan. Takkan kita ending ni menaik je kan. Tak ada. Dia mesti ada penutupnya. Itu yang sebagai ada pekan. Dan saya praktikkan ketika kita final untuk makluman Kak Wan. Apabila saya mendapat ulasan selepas pertandingan, rupa-rupanya penutup itu diambil pun. Kerana kita menghabiskan lagi. Nanti saya ubahlah macam mana rupa-rupanya lah. Ini syair yang saya suka. Biasanya saya syair saya akan tulis sendiri. Sebab saya penulis saja. Saya tulis saja. Memang saya bidang saya pun saya akan tulis sendiri syair. Kita ada di Sarawak tu ataupun untuk tahun baru ini saya baru habis nazaman untuk syair untuk hari perayaan agung kita untuk hari bulan nanti. Itu untuk ucapan dia kerajaan di Sarawak. Itu baru-baru lah. Ini syair Dayang Esah Tadan Sari. Ini legenda yang terdapat di Sarawak. Esah Tadan Sari
rambut tu sekali. Itu saja yang dapat membunuh. Dan rujukannya bukan setakat legenda. Endang Sari kuburnya memang hidup di Saribak. Memang hidup sampai sekarang. Jadi telah dijegat. Jadi cuma cerita ni saja yang tak sebagai ini diambil sambil 2 rangkap dalam jambran yang boleh Boleh Ustaz Faizal. 3 rangkap lah. 3 5 rangkap. Halalang 4 lah. Halalang 4. Ya Allah. Bunyi lah kan. Mungkin ada perbezaan sikit. Seberulang dalam mengupas bicara, kerajaan Saribak sempurna legenda Endang Sari, namanya desa Temenggung Kadin Kesumaan bijaksana. Ini next. Jayang Siti Hajar, nama permaisurinya. Kalajian hidup bahagia tiada bermakna. 7 tahun lamanya kepingin menimang si cahaya mata. Kembali Matan Kain. Berkat munajat ke hadrat yang esa, Temenggung Kadin dikabar mimpinya di hulu kali tersimpan rahasia. Serumpun gunung betul perlu dicarinya. Berbekal gempetar alam sedang saktinya, berkolek ke hulu mencari hajat mimpinya. Serumpun gunung betul-benar ditemuinya. Ini betul. Sebiji telur sakti di dalam rahi pardunya. Terima kasih Ustaz Faizal. Tengok macam mana pendendang lain pembawakan bergantung kepada ilmu pengalaman yang dia ada. Macam Ustaz Faizal ni memang seorang qari, memang dah mahir dengan taranum Quran. Dia punya vibrato lenggok tu pun dipengaruhi, ketegasan vibrato dia tu pun sebenarnya kalau kita tengok memang dipengaruhi oleh dia punya cara pembawakan. Kalau Arab tu dia punya lenggok tu, dia punya vibrato tu memang agak tegas, ketara bunyinya. Kalau lagu-lagu Arab banyak vibrato tu, banyak dia ada getaran-getaran suara tu, memang susah nak buat lah. Kalau orang yang tak mahir taranum tu memang dia susah nak buat sebenarnya. Kita tengok pula kalau ada penyanyi lagu asli pembawakannya berbeza.
Dia lebih lembut, lebih mendayu-dayu macam Kak Wan kan. Kak Wan ni macam dia memang seorang penyanyi Istana Negeri Kedah sebelum dia bersyair, bergurindam semua ni. Dibawa oleh Gapena ke merata Malaysia untuk bersyair, bergurindam. Memang terkenal dulu Kak Wan ni dengan Gapena, memang dibawa merata-rata. Dan di sini juga kita nak tahu Ustaz Faizal, dari mana irama Sarawak tu Ustaz Faizal dapat dan ketengahkan tahun 2009? Sebab waktu tu memang yang dirakam syair rakisnya masih hidup kan sampai sekarang itu pengen orang wanita, iaitu Mas Jaguar masih hidup. Kalau selama itu pun selalu boleh memang dari mana asal dan sebagainya. Sebenarnya aku ikut kajian ada satu buku dikeluarkan oleh pihak kerajaan Brunei Darussalam. Sebenarnya syair rakis itu berasal dari Brunei Darussalam. Dan ibu masuk ketika waktu itu dan literat putra dibawa masuk ke Sarawak untuk ditakdir Sarawak itu kedatangan yang cukup lagi. Jadi sebenarnya perkataan itu berbina rakis itu sebenarnya dari perkataan orang dari buku bagiannya. Jadi itu perkataan berasal dari perkataan yang ada dikatakan request. Bermakna irama ini sebenarnya adakah irama ini dinamakan rakis ataupun irama Sarawak pada asalnya Ustaz Faizal? Dia asalnya adalah rakis. Seperti mana yang Doktor cakap tadi, syair rakis ada tulisan oleh Indra Mahkota ketika dia beliau diusir keluar dari Sarawak kerana kedatangan Jasbur. Ketika dia belayar ke Brunei, dia tulis syair itu dah disebut syair rakis. Syair rakis sebenarnya teks dia. Tajuk. Betul lah tu. Tajuk iramanya tak ada nama lah. Iramanya yang kita panggil tu ada menyebutnya di Brunei sendiri pun menyebutnya irama rakis. Di Sarawak pun dikenali sebagai irama rakis ataupun apabila dia datang di Sarawak iramanya bertukar. Berubah. Saya pernah dengar rakis. Boleh saya berkongsi sikit tak? Baik Doktor, silakan. Cik Fazal. Okay. Cik Fazal ni outstanding, suara bagus. Panjang nafas simetri lah. Orang mengaji Quran Syariah ni itulah dia nama kelebihan dia. Outstanding. Dia sebenarnya kalau saya lihat daripada penyampaian Cik Faizal tadi, saya kira ada dua lagu dalam satu. Lagu itu pernah saya jumpa di suatu kami visit di di Brunei, juga dipanggil rakis. Tapi rakis itu sebenarnya bukan nama lagu tapi nama cerita penulisan tu, betul lah yang Cik Faizal cakap. So ada saya dengan Dr. Indrawati bincangkan juga. Kita pernah jumpa dengan penulis buku sekolah sewaktu kami di Brunei. Apa nama dia, Dr. Indra? Dr. Indra hilang tak? Ada. Dr. Indra? Tak ada juga? Dr. Indra ada. Ada. Itulah di Brunei kita jumpa tu, yang kita ikut kereta dia, kita travel dekat Brunei tu, saya pergi rumah dia, banyak buku-buku sekolah yang ditulis. So that's why kita jumpa tentang perkataan rakis dan cita-cita di sebalik rakis tu. Tapi lagu tu sebenarnya tadi ada dua lagu dalam satu. Dia macam ni, saya kongsi sikit lah. Lagu ni is actually terpulang kepada penyampai. Sometimes lagu tu simple sangat, tapi penyampai dia bagus. Macam Cik Faizal ni, dia akan jadi satu paradigma baru. Jadi lagu tu menjadi satu paradigma baru, jadi bentuk baru. So itulah dalam hal ini lah, kita ada dua perkara juga. Satu, kita nak menyampai untuk mendapat tarikan. Satu lagi untuk
ni pedagogi, maknanya dalam bentuk pengajaran. Katakan Cik Wan, Tuan Wan pergi nak mengajar budak-budak sekolah mengajar syair, lagu-lagu syair, tapi kena nyanyi macam lagu Cikgu Faizal, sabut hari semua budak-budak. Jadi kita kena ikut betul-betul macam mana. Jadi kita kena cari melodi dia dulu. Kemudian dia nak sampaikan macam Cik Faizal tadi, itu kebolehan masing-masing lah. Sebab saya tengok tadi melodi tu ada dua, tapi penyampaian Cik Faizal tu menjadi satu sebab kemampuan Cik Faizal. Tentang Cik Faizal cakap dia mesti ada pembuka, tengah, penutup, itu dalam dunia musik dia panggil cadenza. Ini dipanggil cadence. Maksudnya satu-satu lagu tu kena ada lah. Kalau Cik Samin ni, kalau kita main chord A, lagu tu sebelum balik chord A mesti ada dekat E7. Lepas tu baru kita beli chord A. Ataupun sebelum tu pergi E7 kita kena pergi B minor 7 flat 5. So dia bentuk dalam bentuk orang muzik ni tahulah, Cik Ahmad tahulah, dia tak boleh chord A pergi chord 4 terus chord A. Jadi benda tu macam kita makan tak ada starter, tak ada mencuci mulut, tak ada apa, dia habis macam tu. So betul lah Cik Faizal kata dalam muzik kita ada, dia mesti ada form yang macam mana nak mula, tengah macam mana, sudah dia macam ni, kita kena ada tu. So saya agree, tapi to be honest, kalau kita nak mengajar budak-budak, yang kita paksa budak-budak nyanyi macam Cik Faizal tadi tu, cuma cabut hari lah. Jadi kita cari dia orang melodi macam tu. Betul Dr. Nasir, susah tu. Sampai sekarang tak boleh ikut tau. Cara Ustaz Faizal ni memang tak boleh diikut. Memang tak boleh. Nampak. Kalau kita ajar macam Cik Faizal nyanyi, budak-budak terus tak minat syair. Dia bukan, dia rasa kawan susah. Pembawakan tu susah, pembawakan ustaz, sebab dia ada ilmu pengalaman dalam taranum sebagai qari Quran tu sendiri. Itu dia boleh adaptasi dalam melagu, mendendangkan syair sebegitu rupa. Amran, boleh saya silakan Cikgu Ahmad Ramli. Okey, dah saya terima apa Dr. Nasir cakap tadi. Kalau kita nak mengajar orang, kita tak boleh mengajar dengan dalam bentuk yang ada ornamentasi yang berbeza-beza. Kena ada yang standard. Kita kena asas dia. Itu sebab itu saya selalu menekankan pada penyampaian syair ni, kita kena tahu apa irama dia dalam tempo dia macam mana. Kemudian kita bawa cara rubatu dia macam mana. Jadi macam Cik Faizal bawa tadi, memang dia bawa secara memanjang dan memendekkan phrase itu supaya nampak lebih naik. Tapi saya dapat kenal pasti bahawa yang disampaikan itu, maaf Dr. Nasir, saya rasa bukan dua lagu. Dia adalah dua lagu verse dan chorus. Sebab ada chorus di situ. Chorus yang nampaknya tinggi. Dan cara penyampaian itu memanglah berbeza kalau anda banding. Tapi saya dapat tangkap irama itu memang betul lah. Cuma cara cengkok yang dibawa atau ornamentasi yang dibuat oleh Cik Faizal itu adalah untuk dia. Orang lain tak boleh buat. Orang lain tak boleh. Orang lain betul. Macam lain. Tapi di benak, di minda setiap orang yang menyampaikan, dia ada asas lagu itu yang sama. Yang itu yang kena bagi tahu. Kalau kita mengajar budak, kita tak boleh terus pergi kepada kaedah aplikasi ornamentasi tadi. Tak boleh. Betul. Kita kena bagi asas. Kita kena bagi dia asas. Melodi. Asas ni sebenarnya mesti diberikan dalam bentuk yang bertempo. Mesti dalam bertempo. Kalau bertempo ni maknanya bagi orang muzik, dia mesti tahu ni. Sebab hanya dengan ada dalam keadaan bertempo, baru dia boleh tuliskan mengikut dalam satu bar tu ada berapa bit notasi. Ada 4. Yes. Dia tak boleh. Betul. Boleh dalam musical tu rubatu tak boleh ditulis. Ada panjang sekejap. Tapi dia bebas. Dia nak pergi sedap. Dia masih lagi dalam
dia masih dalam kerangka durasi yang dia nak. Pandendang nak. Jadi apa ni, kalau kita nak mengajar lain, dan faham. mendendangkan lain. Mendendangkan pun saya dapatilah dalam video-video yang yang dipostkan ke YouTube dan sebagainya. Mungkin mereka mendapat gambaran ataupun tunjuk ajar yang bukan ahli. Maknanya pelajar-pelajar itu dia nyanyi dalam tempo, tiba-tiba separuh dia berhenti lama, seolah-olah dia bawa cara batu balik, tak boleh. Jadi kalau kita duduk dalam irama macam irama hiasan, irama dodoi itu tadi Tuan bawa, jadi semua duduk dalam tempo. Tapi kalau nak dibawakan secara batu dan cara leisure, cara memanjang dan memendekkan, kita ada kaedah lain. Tapi itu tak boleh diajar kepada pelajar-pelajar sebab itu akan mengelirukan mereka. Yang boleh kita bagi irama asas. Lepas tu kita bina daripada irama asas, macam mana nak jenggot dia nak ornamentasikan dia. Lain. Selendang delima tu memang Selendang delima saya dah kenal pasti dia punya tempo ya. Saya kenal pasti dia. Kalau Dr. Nasir boleh cuba selendang delima, cuba buat dalam tempo 4/4 dalam rentak zapin, mesti dapat. Saya dah buat. Oh, menarik. Mesti dapat. Menarik. Buat dalam counting 4/4. Baik. Tapi dalam rentak zapin. Seluruh zapin memang akan dapat. Menarik. Begitu juga dalam yang lain-lain, belah, perindu, mayang dia 3/4. Dan tadi soalan Cik Imran kata boleh tak 3/4 nak tukar kepada 4/4. Saya rasa sangat sulit dan tak not worth pun. Sebab apabila dia masuk 4/4, dia nak kena tambah beat lagi, satu lagi nak tambah dengan note apa. Jadi you akan mengubah struktur lagu you akan mengubah struktur lagu menyeluruh. Kalau 3/4 kepada 4/4. Tapi kalau 3/4 macam Dr. Nasir buat pada 6/8, itu boleh. Sebab 6 ratio dia 6/3/4 6/8 memang boleh lah. Pandangan saya lah. Saja. Baik, Dr. Nasir, ada nak kongsi apa-apa? Ya, memang betul Cik Ahmad Ramli kata dengan betul tepat. Cuma apabila saya kata ada dua lagu dalam satu lagu itu bukan bermaksud lagu tidak boleh jadi satu. Lagu yang ada satu part yang chorus itu dipopularkan oleh Cik Faizal kenal Sarah Banun tak? Sarawak, penyanyi asli Sarawak. So Sarah Banun, nama dia Sarah Banun. Dia duduk, kalau kita Mikrofon Ustaz tak buka. naik bot pergi ke pulau sebelah sana. Ya, Sarah Banun Marikan. Sarah Banun Marikan. So saya jumpa yang form G tu dengan dia. Kemudian yang form T kat depan tu saya jumpa dekat Brunei. Itu yang saya kata ada dua, tapi orang yang berkemampuan macam Cik Faizal ini, dia boleh ambil 3 lagu jumpa satu pun boleh sebab dia itu kemampuan dia. Bila cadence jumpa, so sesuai lah. Ini form A nak jumpa form B, go back to form A. So itu adalah kemampuan memang boleh jadi satu. Malah lebih menarik. Macam Cik Ahmad Ramli cakap tu lebih menarik. Cuma saya kata tu sebab saya jumpa yang form B tu di lain tempat, form A tu saya jumpa di lain tempat. So betul lah. And then Cik Ahmad Ramli kena ke depan dalam hal ni sebab apa? Kami ni dekat universiti, so saya tak boleh sangat ke depan sangat. When comes to kalau kita nak ketengahkan dalam bentuk pedagogi, pengajian, pembelajaran. Cik Ahmad tadi ada menyebut bahawa untuk diajar perlu mendapatkan satu standard yang standard. Standard. Kemudian lepas tu dia nak kembangkan secara, kita terpulang lah, tapi dia kena ada satu line yang standard. Okay, so standard kita tu macam tu. Kemudian kita dapat orang macam Cik Faizal ni, itulah dia buka dengan
lah. Tapi itulah kalau nak tempohkan dan maksudnya kita perlu tak bolehlah tukar melodi jadi panjang sebab dia punya rangka tempo tu kat situ. Tapi as I said earlier, kalau kita nak robato, dan robato kan. Kalau nak muzik, dan kita muzikkan. Baik. Kita tak boleh kata robato salah, muzik salah. Itu cara penyampaian saja. Okay? Baik. I have to go back to the what is syair. Jika kita sepanjang malam ni kita bercerita pasal lagu sebenarnya. Ya doktor. Apa itu estetika? So kita kena ingat apa dia estetika di belakang syair tu saja. I have to remember orang yang guide saya tentang, kalau Dr. Indrawati ingat tak kita pergi ke dekat UKM tu, apa nama tempat dia? Bangi. Kita berjumpa dengan seorang sastrawan negara. Siapa nama Dr. Indrawati? Kemala ke? Ceritakan begitu lampas the whole afternoon saya cakap dengan dia tentang what is syair. Saya diperkenalkan dengan detail tentang apa itu syair, apa itu pantun, apa itu banyak lagi benda-benda lain. Are you there? Betul. Okay. So, Dr. Harun Makfiah. Dr. Harun Makfiah. Dr. Harun Makfiah. Inilah orang yang menyekolahkan kami. Arwah dah arwah. So dia tiba-tiba saya jumpa, cuma tak ada duit dia nak bersama lagi tentang banyak lagi. Ada 6 klien. If you talk about lagu kan, saya encourage kita buka satu pertandingan mencipta melodi baru dalam syair. You know? Setuju tak tak? Setuju. Bukan lagu dia ada. Dr. Nasir, saya adalah Presiden Pusada yang yang sedang melihat tandingan mencipta irama syair. Kita ada rangka nak buat itu, dan cuma masanya sekarang ni tak begitu mengizinkan. Kalau kita buat kaedah lain tak apa nak daftar dia punya tak apa dan akan hilang gitu je. So kalau kita Amran nak kembangkan pertandingan ni, kita ada 2 kategori. Satu, melagukan syair dengan lagu melodi yang ada. Kemudian pertandingan syair dengan lagu-lagu baru. Kemudian ini akan berkembang lebih jauh. Setuju doktor? Lagi satu Dr. Nasir, begini, saya berpandangan begini. Kalau kita gunakan pantun, lepas menggunakan pantun, dia diperindahkan dengan lagu, maka dia akan menjadi lagu asli Japin kan. Kemudian kita perindahkan saja, selain daripada reklamasi, kita jadikan lagu puisi. Okay? Lagu puisi yang mana saya sebut. Kemudian kalau syair yang berbentuk teks sejarah dan sastra itu, teksnya itu kalau kita ubah kepada perindahkan dia, maka dia jadi syair yang dialunkan, yang diindahkan. Itulah juga dengan genre-genre yang lain. Sebab orang Melayu ni dia sangat dekat dengan seni. Apa-apa saja yang nak disebut pun, nak yang direka tu ditranslate kepada lagu. Sebenarnya dalam pendidikan pun inilah kaedahnya. Maknanya kalau untuk mengingat sesuatu, dia mesti buat dalam bentuk lagu. Itu pelajar-pelajar di sekolah itu nak mengingatkan apa-apa teks pun, apa-apa bahan yang dia nak perlu ingat, dia masukkan sebagai lagu, baru dia boleh ingat. Baik Cikgu Ramli. Sebagai satu perkara yang sangat natural. Baik. Terima kasih Cikgu Ramli. Dr. Nasir, sebelum tu Doktor ada calon ya. Doktor jangan risau kalau nak buat album dendangan syair ni. Ni dah ada calon-calonnya. Cik Faizal kita, Ikanya, Cik Asma sendiri, pemuziknya Pak Atan sendiri. Ya.
ramai banyak saya melihat apa yang semua yang berada di depan saya ini merupakan vehicle. Vehicle maknanya suatu kita nak pergi satu tempat yang kalau ada kenderaan, ada apa sekali payah untuk macam kalau saya pergi dengan saya dengan tenda kuat ini, kalau mengharapkan kami, maknanya kita tidak akan sampai ke satu tempat tanpa vehicle. So saya melihat tokoh-tokoh muzik macam Cik Ahmad Ramli, Cik Samin, even Cik Faizal sendiri pun main muzik kan. So ini antara orang yang akan menjadi satu macam bridge itu satu paradigma baru yang kita nak pergi, and then tambah pula orang-orang baru macam Ika, cikgu Anisma, yang boleh membawa perjuangan ni ke satu arah yang lebih baik. Dia bukan sahaja dari segi pencapaian, malah menemukan kita pada pelajar-pelajar yang berminat. So saya mengharap sangat dengan kesimpulan saya pun tak tahu dah cakap macam mana lah. Tapi saya merasakan ramai yang berada di depan saya ini perlu meneruskan ataupun kita mengadakan satu bukan setakat perbincangan pada malam ini, kita perlu mencari satu kita panggil arti baru, bukan sahaja melalui pertandingan, bukan sahaja melalui sistem pembelajaran kita, tapi kita perlu mencari dia bercakap dengan orang akademi ni susah sikit nak faham. Kita mencari di mana satu tempat baru yang perlu kita bukan maknanya kita satisfied dengan apa yang kita ada, yang kita seronok. Kita perlu membuat satu wadah baru ke arah mana untuk kita angkatkan dunia syair ini ke satu, diangkat ke satu level yang lain. Faham tak? Saya faham. Kalau so and then itulah kalau kita menyanyi malam ni sampai pukul 2 pun tak habis. Tapi kalau kita nak nyanyi lebih lama lagi, kita perlu mengangkat wadah ni ke satu peringkat yang lebih baik. So kita kena bincangkan, kita kena fikirkan. Kita ada artis, kita perlukan pemikir, kita perlu ada saya tak tahu nak cakap, tapi saya nak melihat benda ni boleh diangkat ke. Sebab saya melihat muzik ada kat sini, seni ada kat sini, penyanyi ada kat sini. Ika belajar dekat Aswara ya? Tak ada dah? Ika jawab. Betul, saya diploma di Aswara dan bakal sambung degree. Saya dah lama dah habis diploma tahun 2012, tapi saya baru nak melanjutkan degree cuma 2 tahun saja kan, kalau kita dah ada diploma kat situ kan? Saya tak pasti rasanya kalau kita dah dapat diploma kat situ, kita cuma sambung 2 tahun saja. So kita perlu macam Ika kan, nanti kalau bila belajar degree, you boleh mengangkat benda ni kepada dalam penyusunan tesis macam mana tu. So kita perlukan banyak vehikel yang berlainan, bukan saja dinyanyikan, bukan saja diperjuangkan, malah dia dalam akademik kita meneruskan dalam orang tu jangan berdalam banyak cara. So malam ni kita cakap ni kan, saya melihat bukan apa, pada saya kan, saya melihat di mana kita nak pergi. Apa yang kita ada ni sangat bagus, sebab apa dalam akademik semua, tapi saya nak melihat di luar kotaknya di mana benda ni akan macam saya dengar Cik
Amran pun nak buat PhD kan? Bukan PhD doktor, saya baru merangka-rangka. Saya sebenarnya dah siap kertas kerja proposal untuk terapi puisi. Tapi hari tu saya dah jumpa Dr. Indrawati. Dr. Indrawati bagi cadangan yang bagus. Saya rasa saya perlu ketengahkan irama-irama syair yang Dr. Nasir telah temui, dah ada notasi muzik ni, untuk saya kaji dari segi keberkesanannya, dari segi psikologi, bagaimana bila kita dengar syair tu dia melegakan perasaan kita yang tengah sedih, yang tengah marah, terutama saat COVID ni, PKP, kita terkurung, terkongkong kan. Saya rasa saya makin bersemangat. InsyaAllah saya dah kumpul jurnal-jurnal pasal puisi terapi ni, dekat 30 jurnal. Dah 2-3 tahun saya tangguh. Proposal pun saya dah siap. Rujukan tu saya belum bubuh lagi dalam ni, dan pendaftaran. Saya rasa saya nak bawa Dr. Nasir kot, tapi doktor dah nak pencen je. Dr. Indrawati bagi cadangan, selain dia boleh jadikan Dr. Nasir sebagai salah seorang juga kita bincang pasal apa ni, bagi kanak-kanak untuk menggantikan satu drug, kita panggil something yang untuk kanak-kanak punya. Macam mana kalau kanak-kanak tu melihat pada doktor nak cucuk saja, dia ngeri, dia takut, dia menangis, dia meronta semua sekali. So saya dah supervise satu pelajar untuk buat master di UKM dan UM, kita ada kombinasi. Kemudian dia lulus dalam masa 1 tahun setengah sebelum dapat master, just to compose lagu-lagu kanak-kanak, supaya bila kanak-kanak tu dengar, kemudian dia tak sedar pun dia diinjek, dia tak sedar pun dia tak takut jarum semua sekali. So psychologically it's para doktor. So betul lah Cik Amran kata tu, kalau kita diangkat menjadi terapi. Dan ada seorang dah habis 2 tahun lepas buat PhD, bagaimana nak buat pesakit-pesakit yang paralyzed untuk bersenam. Okay? So, nak bagi dia supaya bergerak semasa. Rupa-rupanya lagu-lagu Piramli sekiranya ditukar kepada serta-serta tempo, motivate orang-orang ni untuk bergerak tangan, bergerak kaki semua sekali. Yang tu dah habis dah PhD. Seorang lagi PhD yang saya supervise di Pusat Sukan. Macam mana untuk orang yang gemuk, yang betul-betul gemuk tu, nak motivate dia supaya bersenam dengan lebih rajin. So pun dapat PhD. So bolehlah kalau Cik Amran nak angkatkan syair ni sebagai satu nada terapi, saya boleh bantu. Tapi keperluannya adalah perlu buat satu kajian multidisiplin. Because setiap kajian ni kita perlukan instrumen. Instrumen ni yang akan menentukan apabila kajian kita tu mendapat result yang betul atau tidak. Kita tak boleh bergantung dengan pandangan, dengan discussion. Sebab kita dalam dunia sastra dunia ini, kita boleh bercakap tentang pandangan kita, pandangan dia, pandangan itu semua. Tapi kita tak boleh, kita tak ada satu instrumen untuk measure kerja-kerja kita. So saya sokong kalau nak angkat benda ni, sudah Indrawati nanti. So and then Ika proceed with your academic, bawa syair ni ke dalam dunia akademik dulu, kendalkan di Aswara tu. Aswara is the right part, because there's penulisan, there's a sastra, there's a music, there's a drama, there's a, kalau dia ada skrip drama ataupun skrip apa kan, gunakan syair di dalam bentuk sampaian drama dan sastra. So saya haraplah, sebab I tegur now, anak saya tu tak boleh tidur kalau dia saya tak duduk sebelah dia. Saya nak diri dulu. Baik doktor. Saya bersedia untuk kita jumpa lagi. Supaya kita bincang dengan lebih lanjut. Kita lebih lanjut. Kita berjumpa sekali lagi. Mungkin Cik Faizal boleh bantu. Kita kena apa lepas ni, di mana kita nak pergi. Baik, faham. Bukan setakat tunjuk kat sini, kemudian kita bincangkan apa yang ya, faham. Kita kena cari satu arah
satu arah tuju bawa ke mana kita nak pergi sekarang ni. So I'm sure Encik Faizal, Encik Syamil, mudah-mudahan boleh tolong Ramli ini boleh berangka satu kerja baru yang kita boleh. Kami dari belakang ni dengan Datuk Indrawati insya-Allah lah boleh bantu. Baik, mudah-mudahan terrealisasi album dendangan syair dan juga buku notasi muzik untuk pelajar-pelajar sekolah menengah, sekolah rendah, pelajar IPT untuk dimasukkan di dalam pembelajaran sastra itu sendiri. Mudah-mudahan selepas ni dengan kerjasama DBP, Jabatan Warisan Negara, JKKN dan mana-mana badan yang sudi bekerjasama, mudah-mudahan di bawah Dr. Nasir, Dr. Indrawati dan Dr. Zahir sendiri, projek mereka ini mudah-mudahan diketengahkan selepas ini. Dan saya pula dapat sambung belajar bidang terapi puisi tu, saya fokus kepada irama-irama syair yang Dr. Nasir dapat ni. InsyaAllah memang saya pun bercadang nak bukti secara saintifik. Saya tak nak sekadar pandangan, bukti secara saintifik yang macam Dr. Nasir buat di dalam ni. Siap ada graf dari segi lontaran suara apa semua dalam ni. Itu yang kita perlukan, membuktikan dia memang berkesan dari segi psikologi, melegakan perasaan. Baik, terima kasih Dr. Nasir atas perkongsian ilmunya. Saya pun nak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak, terima kasih sangat-sangat dari lubuk hati ni kerana dengan Dr. Indrawati sekali selaku ketua kajian ni menemui irama-irama syair ni, memperkenalkan kepada kami khalayak generasi baru dan meminati syair itu bukan sekadar melodi tapi mendalami dan menulis. Saya sekarang pun dah berjaya, alhamdulillah, berjaya menulis syair saya sendiri. Kalau saya dendang syair, biasanya saya mendendangkan saya punya tulisan sendiri macam Encik Faizal kita tadi, Ustaz Faizal. Terima kasih banyak-banyak. Jasa tu sangatlah tinggi sebenarnya, memberi sumbangan yang baru, inovasi, benda yang baru, notasi muzik, irama-irama syair. Bukan mudah lagu-lagu asli untuk dinotasikan jadi dalam bentuk note tu bukan mudah sebab banyak ornamentasi. Berbeza penendang, berbeza dia punya lenggang-lengguk suara yang toge-toge tu nak dibuat. Tak, saya tanyalah Pak Atan, tanyalah Dr. Nasir sendiri. Bukan mudah lagu asli bukan mudah sebenarnya. Tapi bila kita dah dapat jiwanya, insya-Allah kita akan jadi lebih baik masa depan. Macam Ika, macam Cik Asma, macam Asmidarnya, macam Abang Ika sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan satu hari nanti, insyaAllah. Terima kasih Dr. Indrawati, terima kasih Dr. Nasir. The last word is lagi Syam, sebenarnya tak ada kejayaan tanpa kita semua meneruskan. Dia akan mati macam itu saja. Tapi dengan adanya penggiat-penggiat di depan saya ni, inilah sebenarnya kejayaan saya. Bukan kejayaan tu pada saya, kejayaan tu kita bawa ke depan. To be honest with you, mungkin Dr. Indrawati agree with me, kami nak bukan kata putus harap, tapi kita rasa macam kita dah sampai satu tahap yang membutuhkan orang lain untuk membawa kami ke another destination. So alhamdulillah malam ini it's a break my tears tu. Oleh sebab tu saya keluar sekejap just now supaya orang tak nampak. Saya melihat macam mana orang muda macam kita menyambung apa yang mak dia buat. Saya melihat, saya mendengar Cik Wan nyanyi, of course Tuan Faizal, Masya Allah. So inilah orang yang akan meneruskan perjuangan saya, dan only baru kita tulis sebagai kejayaan. Tapi tanpa yang berada di depan saya ni kan, saya tak ke mana pun So itulah saja dari saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Tapi kalau sekali lagi kita jumpa ni, insya-Allah kita membawa satu paradigma baru, satu plan baru, apa yang kita boleh rancang atau bincang ke mana kita nak pergi dengan lebih jauh lagi. So kalau katakan sesiapa yang dapat bantu kami untuk baguskan kerja-kerja ni, that's another nafas lah untuk kami bergerak untuk membawa benda ni dengan lebih jauh lagi. So terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Suhaida, dia teater animasi Fita di UiTM. Dia lambat masuk tadi. Mungkin beliau pun boleh bantu.
So tengok tu apa ni, Cik Faizal pun dah nak tujukan anak dia dah. So kita jumpa lagi insyaAllah. Baik. So Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Nasir. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Indrawati. Ada sepatah dua. Sekali lagi tak. Sebelum semua keluar, saya tak lupa juga terima kasih kepada orang-orang antaranya Roslan Madun, Syafaatul Sarah yang berjaya melestarikan syair ni sehingga kini memperkenalkan kepada khalayak-khalayak seluruh Nusantara. Terima kasih banyak-banyak kerana telah memperkenalkan irama-irama syair yang telah ditemui oleh Dr. Nasir ni sendiri. Terima kasih banyak-banyak, jasa kalian sangat kami hargai. Terima kasih. Terima kasih, nanti kita buat lagi sesi seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.